Sehari dalam hidup Ridwan Zalani, bagaimana? Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Saya percaya hidup saya penuh dengan warna-warni. Tidak ada satu hari pun dalam hidup saya yang sama. Satu ketika saya boleh di Singapura, atau besok saya boleh di Germany atau di France atau di Indonesia. Tetapi kepastiannya adalah saya selalu didampingi alat-alat gendang saya atau pun muzik dan kesenian yang pelbagai. Kalau anda tidak bekerja, apakah aktiviti kegemaran anda? Ataupun anda bekerja setiap hari, setiap masa? Sekali lagi, ini adalah keunikan kehidupan di Singapura. Sebagai seorang pemuzik, kita tidak pilih bila acara. Walaupun ia hari kebangsaan atau hari perayaan, kami mesti perlukan pemuzik atau entertainment. Dan kalau nak cakap sehari dalam hidup saya yang saya tidak kerja, yang pertama dan utama adalah mak saya. Saya akan duduk dengan mak, tengok TV dengan dia. Dan mungkin kalau nak cakap kegemaran, mungkin ia adalah satu kegemaran bagi saya untuk duduk di rumah saja bersama adik-beradik saya, tahu lebih dengan apa yang mereka lakukan. Tapi selain daripada itu, saya juga membaca dan research banyak tentang gendang. Jadi boleh dikatakan saya bekerja setiap hari, tetapi kerja saya itu muzik adalah kerja saya, dan muzik adalah cara kehidupan saya. Bagi anda, kekata keluarga, apakah maknanya untuk anda? Sebenarnya ramai teman saya atau kawan-kawan saya pun saya anggap sebagai keluarga juga. Keluarga itu apabila saya percaya apabila kita dapat merasai atau dapat memberikan panduan bagi sesiapa pun dalam hidup kita. Dan pada saya, my immediate family, ibu, adik-beradik saya, itu adalah keluarga. Dan teman-teman saya juga adalah keluarga. Rakan-rakan saya pemuzik ataupun tidak, penari, pegiat seni adalah juga keluarga saya. Kerana muzik itu universal dan muzik itu juga secara kehidupan juga keluarga saya. Dan dipanggil Wan Abang tu di mana-mana, seperti anak murid saya pun saya anggap mereka sebagai keluarga. Jadi keluarga tu tidak terbatas, tidak terhad terhadap ibu atau adik-beradik saya. Malahkan sesiapa yang rapat dengan saya, pasti saya memanggil mereka bukan keluarga terdekat sajalah. Di sini saya ingin baca ya, anda disenaraikan oleh Straits Times sebagai 25 belia cemerlang antara belia bawah umur 25 tahun pada 2005, dan anda menerima anugerah Harapan Go Chok Tong pada tahun 2006. Anda juga memenangi anugerah Yahoo.sg Singapore 2012. Apakah mungkin kehebatan Ridwan Zalani yang membuat anda sering diiktiraf pada pendapat anda? Mungkin semangat saya, semangat untuk memperjuangkan apa yang saya percaya, atau apa yang saya sangat sayangi. Dengan pengiktirafan seperti begini, sebenarnya saya tidak pernah memilih atau mengidamkan, kan? Tapi ia telah diberikan dan saya terima kerana kebanyakan anugerah ini telah diberikan kerana untuk membolehkan saya untuk terus maju ke hadapan. Dan itu adalah sangat penting. Ia seperti batu loncatan untuk pemuzik tradisional Melayu kita di Singapura untuk menerima sebuah pengiktirafan di antara masyarakat dan golongan dari terutama sekali dari government. I think anugerah Go Chok Tong itu membolehkan saya menghabiskan yuran
ayuran sekolah di LaSalle. Dan saya rasa bila diterima pengiktirafan belia cemerlang bawah 25 tahun pada 2 tahun 2005 itu, selepas 10 tahun dah berlalu, 9 tahun dah berlalu, saya rasa ada kebenaran di situ. Dan Straits Times dapat melihat sebelum kita semua. Dan saya amat berterima kasih. Dan the last award yang saya dapat dari Yahoo tu memang saya tidak percaya, kerana di antara ramai yang di nominate, saya seorang yang main gendang. Yang lain semua kebanyakan pop singer, singer-songwriter, atau ada jual album beribu di Singapura. Dan saya amat terima kasih kerana ia adalah voting juga, voting dari masyarakat. Dan saya rasa sebagai seorang pegiat seni, sokongan dari masyarakat tu adalah yang paling penting sebenarnya. Terutama kali sebagai pegiat seni, kerana seni adalah untuk rakyat. Dan kalau rakyat tak dapat terima, dan dia bukan seni yang maju. Jadi saya rasa dengan semua yang diberikan pada saya itu adalah saya amat bersyukur. Anda mungkin tidak dapat bayangkan 10 tahun yang lalu mungkin, atau berapa tahun yang lalu, anda seorang cleaner di Orchard Road. Tapi kini anda telah pun menjelajah dunia. Mungkin semua benua lah, saya rasa mungkin anda belum mungkin kebanyakan dah, lebih daripada daripada kita yang ada di sini. Mungkin dari segi perseorangan anda telah menjelajah dunia, ataupun dengan kumpulan-kumpulan seperti Wiki Ora Batu Kada Sound Machine, dan juga Orkestra Trio. Bagaimanakah penjelajahan ini dapat membantu anda dari segi muzik anda? Saya rasa apabila kita tinggal di Singapura ni, ia seperti membaca sebuah muka surat dari satu storybook tu, dan baca, you just keep reading the same page. Kalau kamu tidak keluar dari Singapura, buku anda hanya satu page je Singapura. Dan saya rasa dengan ideologi yang seperti ini, atau filosofi yang macam gini, saya membenarkan diri saya atau membawa diri saya untuk terus mengembara dengan muzik. Dengan pengembaraan ini, muzik saya telah berubah, dan saya rasa bukan saja muzik sebenarnya, tetapi bagaimana muzik itu dapat diterima oleh rakyat, seperti saya katakan tadi. Kerana apa yang akan berlaku atau telah berlaku di Singapura, apa yang sedang berlaku di Singapura ini telah berlaku di negara-negara yang lain. Seperti mana mereka menjagai muzik-muzik etnik mereka, bagaimana muzik etnik itu dapat didokongi atau disokong oleh the mainstream artis, macam mana ada tercetusnya contemporary, modern, klasikal dan ni semua. Saya rasa penjelajahan ni telah membuka minda saya dengan lebih luas. Dari saat pertama saya dapat diberi peluang ke Hong Kong dan Greece, saya tidak pernah pergi ke Kuala Lumpur. Saya ingat lagi 2004 apabila diberi peluang dari Si Warisan, Cik Song telah menjemput saya dengan bersama teman Ismail Hairi, Putra Ishak, untuk bersama mereka, dan juga Persatuan Rakyat menyuruh saya ke Hong Kong untuk turut sertai Chingay, perayaan Chingay di Hong Kong. From that very moment sampai sekarang, lebih daripada 30 negeri, lebih daripada 65 state, dan pelbagai benda yang dapat saya lihat, dan saya dapat belajari untuk memperbaiki atau untuk mempermudahkan perjalanan kita, sama ada kita adalah sebagai
keseorangan atau sebagai sekumpulan. Ya, saya rasa penjajahan ini adalah sangat penting. Anda telah menjelajah dunia dengan muzik genderang dunia, ya. Tapi kami rasa jiwa Melayu anda masih kekal. Kenapa agaknya? Kenapa anda tidak condong kepada muzik ataupun genderang Latin ataupun Eropah? Sejak kecil apabila saya sudah sedari yang muzik atau seni adalah salah sebuah cinta saya. Saya merasakan keperluan versatility. Ia sangat penting untuk seseorang pemuzik itu untuk melangkah ke hadapan. Kerana kalau kita nak orang endahkan muzik kita nak kena endahkan muzik orang juga. Walaupun saya terus mempelajari alat-alat dari Afrika, Brazil, dari Middle East atau dari Oriental, tapi saya rasa sungguh pentingnya identiti itu, kerana saya adalah seorang anak 80-an yang dilahir di Singapura. Itu adalah sungguh penting, kerana identiti kita adalah yang membuat kita berbeza dari orang lain. Kerana kalau kita ada seorang juga 80-an dari Cuba, pemikiran orang dengan persekitaran orang berbeza. Dan saya rasa kerana itulah identiti saya menggunakan ia sebagai salah sebuah strength untuk saya membuat lagi banyak projek atau untuk melangkah ke seterusnya. Ya, saya tidak boleh ada alasan yang lain, kerana itu adalah milik kita, milik kepunyaan orang Melayu Singapura. Kalau tidak kita kekalkan dia, dan siapa yang akan kekalkannya? Dan saya rasa dengan perubahan semasa juga, ia penting bagi sesebuah seni itu berubah. Jadi membuat relevan dengan remaja masa kini. Jadi mereka juga mau main kompang, hadra, rebana dan sebagainya. Tapi ini adalah detik permulaan. Jadi apabila saya bermain gendang-gendang yang lain, saya rasa ada keperluannya saya tidak meninggalkan ini, kerana itu dah identiti saya. Jadi anda diperkenalkan dengan berbagai jenis genderang, ya. Pada pendapat anda, mungkin saya ubah sikit soalan saya. Anda bermula dengan bermain alat muzik genderang yang mana? Kompang ataupun rebana? Dan boleh tak cerita sikit tentang penglibatan anda dengan DK Barat? Okey. Apabila umur saya 7 tahun, dengan naungan pakcik saya, dia telah mengenalkan saya dengan DK Barat. Dan instrumen pertama saya sebenarnya bukan rebana atau kompang. Yang pertama adalah canang dan gong. Itu adalah timekeeper dan time marker untuk pemuzik kita. Dan pada saat tu mungkin dalam 3 tahun atau 5 tahun saya hanya main tong 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 tong. Dan ia adalah sangat penting apabila saya menyingkap kembali, kerana ia melahirkan sesebuah tempo atau paluan nadi yang konstan. Tapi apabila juga saya bila muda, saya jatuh cinta dengan rebana. Kerana saya masih ingat lagi bila dulu naik di MRT, apabila nampak abang-abang bawa rebana tu, pada saya memang cool. Pada saya memang, wah, satu hari saya nak jadi macam gini lah. Dan saya ingat lagi saya curi satu kompang bawa balik rumah tanpa pakcik saya tahu.
dan main sendiri. Dan dengan kompang itu saya menggunakan teknik permainan rebana, atau pasal kita tidak boleh main kompang sendiri sebenarnya. Kompang harus di main secara kumpulan. Jadi melalui kegiatan di Barat, apakah kepuasan terbesar anda? Sebenarnya saya rasa seni di Barat ni sungguh kaya sebenarnya. Ada muzik, bahasa, pergerakan, dan tidak calang-calang orang yang boleh menghasilkan karya. Dan salah satu sifat yang saya telah ambil dari Dikir Barat adalah ini, kerana ia merangkumi segala-galanya. Dan ramai juga ikon-ikon Melayu sekarang sebenarnya ada persahabatan atau pertalian dengan Dikir Barat. Seperti? Ramai saya rasa. Abang Bobo, of course, daripada Andika, saudara Suzairi, Khairuddin Samsudin. Mereka semua adalah frontman, adalah selalunya tukang juara atau tukang karut. Dengan ilmu bahasa mereka, mereka telah melangkah ke hadapan dengan menjadi seseorang yang lain. Jadi kalau mereka melihat balik kembali, akarnya datang daripada penglibatan sosial Dikir Barat ini. Kerana ia ada yang benar. Pada tahun 90-an, yang paling popular adalah Dikir Barat. Populariti itu tertanam di semua sekolah. Pada saya itu adalah penting. Jadi apa bezanya Dikir Barat pada tahun 90-an dan Dikir Barat pada masa kini? Mungkin cara penulisan makin meningkat, cara ekspresi, cara koreografi juga sudah meningkat, dan saya rasa in search of an identity, bukan lagi matlamat Dikir Barat Singapura sebenarnya. Mereka utamakan asas, dan ia memerlukan proses sebelum kami dapat melangkah selangkah lagi, kerana benda ini penuh dengan evolusi. Dari mana Dikir Barat berlaku, Southern Thailand dan Kelantan ke Singapura, saya selalu percaya akan the ripple effect. Bila kamu campakkan satu pebble di tengah lautan, di mana pebble tu jatuh, ripple yang paling besar yang ada, the biggest effect sebenarnya, efek yang paling besar. Dan saya rasa walaupun ia bermula dari Kelantan, tapi efek yang paling besar berlaku di Singapura. Dan ia terus dilakukan sehingga kita ada lebih dari ribuan orang main Dikir Barat pada satu ketika itu. Jadi pada anda, seni Dikir Barat di Singapura tidak akan luput ditelan zaman? Mungkin jikalau yang pegiat seni yang akan terus memperkayakan seni ini, insya-Allah dia akan terus ke hadapan. Okey, kita sekarang ni akan berbual pasal Nadi. Ya. Nadi lahir pada tahun 2011, sebuah kumpulan genderang yang pada pendapat saya sendiri cukup menyegarkan, dan ia menganjak muzik genderang Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Adakah itu matlamat anda bersama rakan-rakan yang lain untuk menubuhkan Nadi? Penubuhan Nadi adalah kerjasama saya dengan saudara Abang Yaziz Hassan. Abang Yaziz adalah seorang penggiat seni yang saya cukup hormat, dan persahabatan kita kurang-kurang 20 tahun sebenarnya. Dalam penglibatan saya di Orkestra Melayu Singapura, pertalian kita makin rapat, dan saya discover banyak tentang Abang Yaziz, kebolehan Abang Yaziz. Salah sebuah sifat atau salah sebuah
penting tentang Abang Aziz adalah dia boleh mengubah suai gendang itu dengan menggunakan teknik dia yang sendiri. Dan saya rasa ini adalah satu skill yang tidak boleh ditelan zaman. Dan dengan itu saya selalu kerap jumpa dia berbincang tentang ideologi apa yang saya ada di minda selama beberapa tahun. Sehingga sampai satu hari apabila mereka mengadakan Gentar Rasa, tak salah saya tahun 2010, Abang Usman Hamid telah menjemput Abang Aziz untuk menjadi ketua penggendang-gendang dari pelbagai kelab masyarakat untuk bersatu, dan saya dipanggil untuk menjadi pengarah pemuzik mereka. Di situlah kali pertama kita membuat performative display of kompang, gendang, rebana, jitu dan sebagainya. Dan lepas pementasan itu, respon yang kami dapat dari semua yang menonton adalah sungguh memberangsangkan. Dari situ saya rasa ini adalah satu keperluan yang harus dibina bersama. Dengan itu saya dan Abang Aziz melangkah seterusnya untuk mencari nama dan bagaimana fungsi kumpulan ini, dan akhirnya nama Nadi Singapura itu dilahirkan. Dengan Nadi Singapura kita bermula dengan 20 orang. Sebenarnya sekarang kami ada 40. Alhamdulillah dengan bersama satu manager, Puan Hamizah. Dan saya rasa perjalanan Nadi Singapura ni sungguh cepat. Dengan pengalaman dan pengetahuan dari saya, Abang Aziz dan Hamizah, kami telah berjaya untuk menempatkan Nadi Singapura sebagai sebuah nama yang disegani dalam arena gendang Melayu ni. Dan ini adalah permulaan bagi saya. Ideanya adalah cuma saya ambil konsep yang kalau kita ada 30 kumpulan kompang di Singapura atau kumpulan gendang di Singapura yang main majlis perkahwinan atau festival bukan festival tapi acara makan malam. Saya nak ada yang satu kumpulan yang kumpulan nombor 31 ni biar yang buat benda yang lain. Dengan ideologi itu pentas utama saya adalah dunia. Saya mahu membawa gendang-gendang ini ke pelbagai tempat. Dan formula yang saya telah gunakan untuk membina kumpulan ini hanya menggunakan remaja sebagai pewaris bagi alat-alat gendang ini. Dan komposisi saya menggunakan formula linguistik, cara perbualan Melayu kita. Kerana guru saya adalah seharian saya. Selain daripada itu, tidak ada maha guru di Singapura. Berbeza dari Malaysia atau Indonesia. Jadi bagi saya, kalau kita nak fikirkan mungkin perkataan ni kurang sesuai, tapi kebodohan saya atau kebodohan kita, dan kita tidak akan dapat pergi jauh. Tapi saya menggunakan apa yang kita tahu untuk membenarkan kita connect dengan penonton. Anda seorang yang dihormati dan saya rasa disenangi ramai. Dan secara tidak langsung dengan tertubuhnya Nadi, anda telah pun menjadi contoh ataupun role model kepada ahli-ahli muzik yang agak muda. Adakah ini satu tanggungjawab bagi anda? Dalam usia yang agak muda, Ridwan. Tapi anda sudah pun memikul tanggungjawab ini sejak anda umur 15 tahun. Sebab anda telah pun menjadi ketua keluarga pada ketika itu, ataupun ini satu proses yang agak senang untuk anda mengambil tanggungjawab ini? Memang tanggungjawab itu besar. Memang penghargaan tu memang besar. Tapi saya rasa benda ni berlaku kerana
kerana apa yang telah saya melakukan selama beberapa tahun ini, ramai yang melihat dan menilai. Dan saya rasa bagi pemuzik, khasnya pemuzik tradisional atau pengendang-gendang, ia sebagai satu inspirasi bagi mereka yang boleh, yang jikalau Wan Abang boleh lakukan, mereka juga boleh lakukan. Kerana ia tidak ada formula sebenarnya. Memang usaha tekun adalah sebahagian atau keperluan bagi seorang pemuzik itu, tapi bukan saja pemuzik yang perlukan itu, kan? Walaupun pensyarah atau tukang masak pun perlukan sifat-sifat setiap pekerjaan sama. Jadi saya rasa mungkin perbezaannya adalah apabila saya dipentas selalu, saya memberikan sepenuhnya senyuman saya, seperti mana saya bergerak, saya menari, apabila saya main. Mungkin benda-benda ini semua adalah yang ramai akan lihat dan meniru, kerana ia adalah benda yang positif. Kerana kalau saya bekerja dan saya muram, kalau seperti seorang drama tidak boleh membuat kamu menari, saya gagal sebenarnya. Kan? Jadi tanggungjawab saya tu selalu memang besar, memang berat. Bila di sekolah pun sama. Tapi seperti ramai juga orang, saya tidaklah semuanya baik. Saya pun manusia. Tidak jauh dari kesilapan dan kesalahan. Dan biar meniru tu, biar pilih, kan? Biar yang baik dicontohkan, yang buruk ditepikan. Dan saya adalah saya kerana baik saya dan buruk saya, dan saya terima dan seadanya. seadanya. Jadi secara ringkas Ridwan, apakah harapan anda buat kumpulan Nadi? Untuk menjelajah dunia selama-lamanya. Untuk selalu belajar, tekun belajar dan mengajar. Salah sebuah perkara yang amat penting adalah berkongsi ilmu. Dan tidak ada sekalipun Nadi Singapura di atas megah dengan kebolehan mereka. Tidak. Biarlah kami berkongsi sama-sama apakah sifat-sifat yang membolehkan Nadi menjadi kumpulan seperti ini. Anda telah pun menjelajah dunia pada usia yang agak muda. Anda seorang pemain genderang yang pada pendapat saya yang amat hebat. Anda pun telah berkolaborasi dengan pelbagai beberapa pemuzik antarabangsa. Boleh tak namakan di antara mereka? Dalam kehidupan saya sebagai seorang pengendang, saya dapat bekerja dengan ramai pemuzik dari luar negara kami. Tapi salah sebuah kumpulan yang dapat memberikan saya peluang untuk pergi ke festival yang saya tidak dapat bayangkan adalah kumpulan Batu Kadar Sound Machine. Kumpulan ini adalah daripada New Zealand, dan persaudaraan kita atau pertalian kita bermula apabila mereka bermain di Singapura, dan saya bersama Wicked Orang Batu Kadar bermain di satu pentas, dan selepas itu manager dan ketua mereka berjumpa dengan saya dan menanyakan sama ada saya boleh bermain dengan mereka kerana mereka amat suka cara permainan saya. Saya cakap, yes, it will be my pleasure. Macam satu lamaran gitu, yes, saya. Dan lewat tahun itu mereka telah mengajak saya ke Korea untuk 5 show terakhir mereka. Mereka di Europe selama 19 show, dan yang terakhir, 5 yang terakhir berlaku di Korea. Dan apabila saya berjumpa mereka di Korea itu, saya tidak ada rehearsal. Saya belajar lagu sendiri. Dan lagu ni bukan saja, kalau saya main gitar tu, saya baca chord. Kalau ada 10 chord tu, saya main 10 chord tu, ikutlah. Tapi kerana saya tukang gendang, saya mempunyai lebih daripada 10 gendang daerah saya. Tidak satu lagu saya bermain satu gendang. Jadi saya harus menukar, dan saya tidak ada rehearsal dengan mereka. Tapi selepas show yang pertama, mereka kagum. Mereka berkata yang mereka tidak akan bekerja dengan orang lain. Mereka tidak pernah
bekerja dengan seseorang seperti saya. Dan saya amat berterima kasih kerana saya tidak tahu, kerana yang bekerja dengan saya semua dari New Zealand. Saya tidak tahu cara pekerjaan mereka, saya tak tahu macam mana, saya tak pernah dalam studio dengan mereka. Saya cuma tahu kita jumpa di Singapura sekali, berjabat tangan, bermain satu konsert sama, dan lepas itu tidak ada apa-apa. Syukur Alhamdulillah 3 tahun sudah berlalu dan saya bersama mereka selama 3 tahun di Europe, dan selalunya dalam lingkungan 20 hingga 28 shows selalunya. Menjelajah Europe. Ya. Dan ya, Batu Kada Sound Machine mengubah pemikiran saya terhadap konsep touring musician. Saya betul-betul berterima kasih dapat menimba ilmu dari situ. Selain daripada Nadi dan juga Batu Kada Sound Machine, anda juga adalah seorang ahli anggota kumpulan orkestra trio, di mana ia ditubuhkan bersama rakan-rakan karib anda seperti Al-Hafiz dan juga Ismail Hairi. Boleh tak sedikit sebanyak menceritakan tentang orkestra trio dan apakah harapan anda untuk orkestra trio? Tahun ini orkestra trio akan menyambut tahun ke-5 kami bersama. Tapi persahabatan kita bermula lebih dari 15 tahun yang lalu. Dan pada saat itu ada satu pementasan yang Al-Hafiz bersama kumpulan nasyidnya, Hairi bersama Orkestra Melayu Singapura dan saya bersama kumpulan Dikir Barat saya. Dan di pentas itu pertama kali kita bertemu. Dan selepas itu kita sering berjumpa, dan selalunya apabila ada artis dari Malaysia atau Indonesia atau dari Singapura yang muzik mereka mengutamakan alat-alat etnik, selalunya kalau yang main gambus atau main violin mesti Ismail Hairi, dan kalau yang main flute atau accordion mesti Al-Hafiz, dan kalau main gendang insya-Allah saya. Dan selepas itu kami merasakan kita dah bersama, kita dah kenal, dah rapat. Apa kata kita buat muzik kita sendiri? Dengan itunya, harapan kita adalah satu saja, untuk menjadi jambatan bagi remaja atau rakyat kita untuk mengangkat muzik dan irama muzik Melayu kita. Dan ia tidak terhad saja kepada orang Melayu kita, tetapi kita ingin menyebarkan kepada orang Cina atau orang India, untuk sama di Singapura ni, untuk sama menyemarakkan lagi muzik Melayu kita. Jadi kalau boleh, kalau saya kesimpulannya untuk masyarakat secara keseluruhan. Saya. Okey, selain daripada Nadi dan orkestra trio dan juga Wikiora Batu Kada, anda juga telah berkecimpung bersama kumpulan-kumpulan yang lain. Mungkin terlampau banyak untuk saya ingat. Di antaranya ialah Indigo, Sonova, Sambal Masala, Delima, Kumpulan Persatuan Rakyat, Orkestra Singpop, Orkestra Melayu Singapura. Bagaimana anda membahagikan masa anda? Dan juga adakah anda mempunyai pengurus sendiri? Saya tidak mempunyai pengurus sendiri, saya adalah pengurus saya sendiri. Nadi Singapura dan Orkestra Trio mempunyai pengurus yang sama. Tetapi saya rasa dalam band-band yang ini, sebenarnya tadi yang Sambal Masalah itu adalah kumpulan dari Singapore Management University. Saya mengajar di sana selama 2 tahun. Tapi saya bermula mengajar di SMU lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana saya membagikan jadual saya? Itulah, bila orang tanya saya macam mana, pasal saya tidak boleh menjawab apakah barang kegemaran anda apabila kamu berehat. Saya tidak ada sebenarnya masa yang khasnya untuk rehat. Walaupun kalau saya ada tu, itu untuk keluarga. Automatiknya untuk keluarga. Tapi pembagian masa tu berbeza kerana apabila saya berumur 15, 16, 17, fokus saya mungkin lebih kepada muzik ini, dan kerana ia berbalik kepada the first thing was versatility. Saya mahu menjadi versatile. Dan timbulnya Orkestra Melayu Singapura yang juga
part of Singapore Orchestra dan dikibarat dengan Chris Movement dan semua ni tidak berlaku pada tiap-tiap hari dalam hidup saya. Tapi yang memang betul, yang sebetulnya Nadi Singapura, Orkestra Trio dan Wicked Aura Batu Kadar adalah 3 kumpulan yang saya mendedikasikan masa saya. Itu yang membuat saya ingin tanyakan soalan seterusnya. Adakah pada suatu masa nanti anda akan memberi tumpuan terhadap satu kumpulan saja, bukan seperti sekarang yang anda harus membagikan masa di antara kumpulan-kumpulan yang anda disebutkan nanti? Sebenarnya soalan ini dah banyak kali keluar dan banyak kali ditanyakan, dan jawapan saya adalah masa. Only masa akan membenarkan saya untuk menimbang apa yang saya akan lakukan. Tapi fokus saya tetap gendang-gendang tradisi Melayu kita. Dengan itu juga adalah kumpulan Nadi Singapura dan Orkestra Trio adalah yang paling utama dalam hidup saya. Dan perubahan itu telah berlaku dengan secara perlahan-lahan. Keinginan saya untuk membawa gendang-gendang Melayu kita adalah sungguh tinggi. Tetapi saya rasa masa is the factor yang akan menentukan bila sebenarnya. Tapi pastinya ada satu masa. Terima kasih.